Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang berbahagia saudara pengacara majlis, yang berhormat saudara NN Sami, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Permas, yang berbahagia Encik Mansur bin Hashim, Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Johor, yang berbahagia pengurusi KRT Rumah Bangsa Blok 42 55 Taman Cendana, Saudara Isa bin Paksen, yang berbahagia Tuan Haji Lokman yang di-Ketua Majlis Perbandaran Pasir Gudang, yang berbahagia Datuk Ibrahim bin Ghaffar, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Pasir Gudang, Saudara Panca Terang, pengurusi MIC Bahagian Pasir Gudang, dan barisan ahli-ahli jawatan kuasa masing-masing, Ketua Kampung Pasir Gudang, Wakil Ketua Balai Polis Pasir Gudang, Pegawai Perpaduan Daerah, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, setelah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dunia dan izinnya, maka pada malam yang berbahagia ini kita semua dapat berhimpun bersama-sama untuk menyaksikan satu lagi peresmian KRT dalam kawasan Parlimen Pasir Gudang, iaitu bertempat di kawasan Rumah Bangsa Blok 42 ke Blok 55 Taman Cendana Pasir Gudang pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak KRT kawasan sini dan juga kepada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Johor yang sudi memberi penghormatan, menjemput saya sekali lagi untuk bersama-sama khususnya dalam majlis peresmian satu lagi KRT kawasan dalam kawasan Parlimen Pasir Gudang, iaitu yang mana saya fahamkan dengan peresmiannya KRT bagi kawasan ini, maka jumlah KRT dalam kawasan Parlimen Pasir Gudang buat ketika ini adalah sebanyak 24 buah. Oleh itu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada KRT kawasan Rumah Bangsa Blok 42 55 Taman Cendana Pasir Gudang di bawah kepimpinan Saudara Isa bin Paksen yang telah berjaya untuk menubuhkan KRT ini dan seterusnya mengadakan majlis peresmian pada malam ini. Sesungguhnya saya percaya penubuhan KRT ini akan mencapai matlamat dan objektifnya. Lebih-lebih lagi dengan kehadiran begitu ramai, bukan sahaja penduduk tempatan tetapi turut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin masyarakat daripada luar, yang menunjukkan betapa bukan sahaja mereka memberi sokongan moral, tetapi mereka turut akan memberi perhatian kepada perjalanan KRT dalam kawasan ini. Lebih-lebih lagi, kehadiran mereka ini dalam masa sepatutnya mereka hadir tempat lain, tapi mereka pilih untuk bersama-sama dengan kita. Kita pun sudah malam ini mesyuarat cawangan pun banyak hadir, tapi mereka tak pergi, tapi mereka datang ke sini. Jadi itu tunjukkan betapa mereka beri sokongan kepada usaha yang dilakukan oleh penduduk dalam kawasan ini.
Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bagaimana yang kita semua sedia maklum, negara kita merupakan sebuah negara yang mana rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa. Dan sudah tentulah sebagai rakyat, sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang bangsa, maka banyak perbezaan-perbezaan yang terdapat dalam negara ini. Maka kerajaan perlu fikirkan cara dan pendekatan yang terbaik. Pelbagai pendekatan, pelbagai usaha dilakukan untuk menentukan supaya perbezaan rakyat yang berbilang bangsa itu tidak mendatangkan satu keadaan di mana ia tidak melahirkan kekuatan melalui perpaduan di kalangan rakyat. Selain daripada menentukan rakyat yang berbilang bangsa digalakkan untuk menyertai sekolah yang sama, selain daripada menentukan supaya rakyat yang berbilang bangsa menggunakan satu bahasa yang sama sebagai bahasa komunikasi dan sebagainya, kerajaan juga telah mewujudkan satu institusi yang dinamakan sebagai rukun tetangga, yang bertujuan sedikit banyak untuk memainkan peranan menyumbang kepada usaha-usaha yang boleh melahirkan perpaduan dan nilai-nilai yang perlu membawa kepada kerjasama dan perpaduan di kalangan masyarakat. Maka atas sebab itulah, kalau kita lihat negara kita dengan negara-negara lain, tidak terdapatnya institusi seperti rukun tetangga di negara-negara yang lain selain daripada negara kita, berasaskan kepada keadaan yang wujudnya rakyat berbilang bangsa di negara kita pada hari ini. Dan lebih-lebih lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan mahukan melalui rukun tetangga ini, selain daripada ia dapat melahirkan kerjasama dan perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang bangsa, ia juga telah diberi peranan yang diperluaskan kepada soal-soal untuk menjaga kawasan dan sebagainya. Inilah sebenarnya asas dan hakikat kerajaan dalam negara kita menggalakkan rakyat dan masyarakat untuk mewujudkan rukun tetangga, yang mana melalui kewujudannya, maka soal-soal hormat menghormati, mengenali antara satu dengan yang lain, soal semangat kejiranan, semangat kekitaan dapat dilahirkan di kalangan masyarakat yang terdapat di dalam satu-satu kawasan. Bagi kawasan ini, KRT kawasan rumah bangsa Blok 42-55, selain daripada kita mewujudkan rukun tetangga berasaskan kepada asas yang telah saya nyatakan tadi, keputusan dan usaha untuk mewujudkannya di kawasan ini adalah berasaskan kepada beberapa perkembangan dan juga beberapa isu dan masalah yang telah dilalui oleh penduduk-penduduk yang terdapat dalam kawasan ini. Saya berharap supaya usaha yang dilakukan oleh penduduk dalam kawasan ini bukan sahaja sebagai menyaut seruan daripada kerajaan, tetapi juga termasuklah sebagai satu keadaan ataupun satu formula yang kita rasakan amat sesuai setelah kita menghadapi keadaan pada tahun